intervensi UMNO boleh daripada rakyat? Maknanya melihat bahawa apa yang berlaku dalam Perhimpunan Agung ini tentu sekali akan dinilai oleh mereka yang bukan ahli UMNO, yang ada di luar Dewan, malah seluruh lapisan rakyat Malaysia juga akan menilai bukan saja apa yang berlaku semasa persidangan ni, termasuk juga aku janji kita dan apa yang telah kita luahkan dalam Dewan ini, dah lafazkan, tetapi mereka juga ingin melihat perubahan itu dilaksanakan. Sebab tu saya pilih tajuk ucapan saya, menzahirkan perubahan. Mana menzahirkan perubahan itu, dia mesti berpijak di atas bumi yang nyata, sehingga kan rakyat jelata boleh melihat bahawa UMNO menampilkan imej yang baru, yang lebih mesra, lebih dekat dengan hati rakyat. Ini harapan saya, dan mudah-mudahan ianya dapat menjadi kenyataan. Datuk Seri, bagaimana Datuk Seri menilai cadangan-cadangan yang dikemukakan semasa pembahasan dalam konteks untuk menzahirkan perubahan? Mereka ada buat cadangan yang baik, dan sebab tu satu usul ucapan dasar tu, isi perbahasan itu menjurus kepada menyokong ke arah perubahan. Malah ada yang wakil yang kata kita mesti fokus pada perkara ini dan jangan benarkan perkara lain untuk mengalih pandangan kita. Jadi saya harap mereka akan kotakan apa yang mereka perkatakan dalam masa perbahasan ini. Siapa Datuk lihat pada pembahasan bukan usul pindaan perlembagaan diluluskan sebelah suara dan hanya segelintir pembahas saja, apa pandangan? Itu adalah merupakan manifestasi mereka sanggup menzahirkan perubahan, melakukan perubahan melalui perlembagaan yang menyentuh proses dalam UMNO, struktur dan proses dalam UMNO. Ini amat penting kerana kalaulah saya kata tadi macam ketua-ketua bahagian, kalau bukan dia tak sedar, tentu dia sedar, tapi dia sokong, maknanya dia akan lebih mudah dicabar masa akan datang kalau dia tidak menunjukkan kepimpinan yang baik dan sikap yang positif, maka akan berlakulah risiko untuk dicabar oleh sesiapa. Tapi mereka terima atas semangat bahawa kita perlu melakukan perubahan, dan saya percaya kalau mereka benar-benar melakukan perubahan, kedudukan mereka akan lebih terjamin. Sebab sebahagian besar ahli UMNO, walaupun dia punya wakilan akan bertambah, tapi mereka akan menilai kepimpinan kita. Tidakkah pindah perlembagaan ini akan menjadikan ketua bahagian lebih berkuasa? Saya tak nampak begitu. Sebaliknya, saya melihat prinsip accountability, kebertanggungjawaban itu lebih lagi. Maknanya kalau mereka nak pertahankan kedudukan, mereka mesti berkhidmat dengan baik, menunjukkan kepimpinan yang baik, dan mereka boleh melakukan perkara ini. Sebab inilah yang akan menjamin kelangsungan kuasa UMNO. Satu soal penting dalam ucapan dasar itu adalah soal perubahan kriteria pemilihan calon pengarah itu. Adakah Datuk yakin benda ini tidak akan menimbulkan resentment kalangan orang berjawatan dan parti? Mereka faham, maknanya bukan kita ketepikan. Mereka yang ada jawatan, kalau nak jadi calon, buatlah kerja. Kalau rakyat suka mereka, macam di Bagan Pinang, kita pilih ketua bahagian jadi calon. Ini maksud tidak ada jaminan ketua bahagian itu akan jadi calon. Kenapa kita nak bagi jaminan? Kita nak jaminan yang kita nak ialah kemenangan untuk UMNO dan Barisan Nasional. Itu saja. Jadi tentang soal calon parachute ini bagaimana? Kita tak boleh kata tak ada ini. Yang penting sekali kita nak calon boleh menang. Itu saja. Adakah Rasul mengatakan bahawa setiap bahagian kalau ada seseorang tu dia popular dan dia bekerja, adakah dia akan dapat? Tidak semestinya. Maknanya kita akan tengoklah, kita punya pertimbangan mesti berasaskan pada beberapa faktor. Satu faktor bahagian, satu faktor rakyat dan sebagainya. Kita ambil kira segala-galanya.
Datuk soal pindaan bangunan dan pelatihan lepas, ada tanggapan menganggap UMNO tak serius dalam proses pindaan perlembagaan, kan tak ramai penyertaan membahaskan itu. Siapa kata UMNO tak serius? Terlalu cepat dia punya proses dia. Sebab mood bagus. Dia cepat kerana bukan senang ni. Sebenarnya kita dah ada rundingan berbulan-bulan. Tentang kuasa pengurusan pun dah bersidang berapa kali nak meneliti cadangan ni. Dan cadangan ini juga kita dapatkan daripada bahagian-bahagian. Kita terima berapa? 172. 172 kita ambil kira segala-galanya. All levels can sign on new members. Is there a target? All members, all the four what you call leaders at the branch level now can sign applications to become UMNO members. For UMNO to achieve in terms of numerical, is there a target? I think Tan Sri Mahyudin as Deputy President has set a KPI. So we will examine this and we will discuss with the various wings of the party plus the perhubungan. Datuk Sri, adakah dengan pemilihan calon yang popular ni dapat membersihkan imej UMNO di mata rakyat? Saya percaya perubahan ini boleh sebab maknanya saya yakin bahawa politik wang kalau menjadi sesuatu yang disebut-sebutkan sama ada dia reality ataupun persepsi, tapi dengan ini maknanya amat sukar bagi mereka untuk mengamalkan politik wang. Jadi makna dengan sendirinya kalau sekiranya UMNO dikaitkan dengan tuduhan ini, akan mudah-mudahan dianya akan menjadi sebagai satu yang dapat dijauhi oleh kita semua. Datuk Sri, nampaknya Datuk Sri berjaya menaikkan semangat perwakilan. Tapi sejauh manakah momentum ni dapat dipanjangkan ke akar umbi? Kita tak akan berhenti di sini saja sebab kita akan buat kursus di Jana Baik dan tempat-tempat lain. Kita akan perbanyakkan aktiviti. Tan Sri Mahyudin sebagai Timbalan Presiden dah janji nak turun ke bawah, bincang dengan perhubungan, dengan bahagian. Saya pun akan turun dan sebagainya. Jadi ini kita merupakan tindakan susulan yang kita akan ambil. Maknanya kita bukan lepas ni kita terhenti, tidak. Reform UMNO to strengthen the Barisan Nasional, but your coalition partners like the SDA is having power of their own. Well, they will have to sort their problems. Hopefully that they will get some inspiration from UMNO, because UMNO has been able to put its house in order, and hopefully the other competent parties would take cognizant and UMNO as a kind of an example, a good example for them. Give them a bit of time to sort themselves out. Do you think fresh elections is necessary? Well, whatever it is, they have promised to solve the problem as soon as possible. That's number one, they promise. And secondly, solving the problem means not only legally, but also morally and politically. So the solution that they determine must be based on those factors. In other words, it must be legally correct, it must be morally and politically acceptable. Otherwise, MCA can never win the support of the Chinese community. Last question. Okay. Last question. Tak ada? Tak ada apa? Tak ada. I just want to ask you whether there will be other new component in Barisan Nasional. No lah, come on lah. Why you want to jump the gun? Because speculation is saying Bakal Sakti will Well, all kinds of speculation. But I said, whatever it is, we have to work within the constitution of Barisan Nasional. Okay? Thank you very much. Gambar je. Gambar budak ya.